Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan masuk kepada bab 11 iaitu penduduk dan pertempatan di Asia Tenggara. Okey, sebelum itu kita tengok dulu apa dia standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat menjelaskan dengan contoh taburan penduduk di Asia Tenggara. Dan yang kedua, mengetahui fungsi pertempatan bandar utama di Asia Tenggara. Sebelum itu, kita lihat dulu negara-negara di Asia Tenggara. Okey, yang pertama ialah negara Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Myanmar, Laos, Kemboja, Singapura, Brunei Darussalam dan juga Timor Leste. Terdapat 11 negara yang terdapat di Asia Tenggara. Okey, taburan penduduk di Asia Tenggara. Kita lihat dulu apa dia taburan penduduk. Okey, taburan penduduk merujuk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan di muka bumi. Taburan penduduk di Asia Tenggara adalah berbeza-beza mengikut kawasan. Taburan penduduk di Asia Tenggara. Berikut ialah peta yang menunjukkan taburan penduduk di Asia Tenggara. Bandar-bandar besar, bandar-bandar utama di Asia Tenggara kebanyakannya berada di kawasan penduduk padat dan juga kawasan penduduk sederhana. Okay, jika dilihat pada tahun 2019, taburan penduduk di Asia Tenggara terutamanya negara Malaysia, secara perbandingan, Malaysia berada di tangga ke-6 populasi Asia Tenggara, manakala tangga ke-42 mengikut populasi daripada 193 negara dunia. Populasi ialah jumlah penduduk ataupun jumlah penduduk yang berada di sesebuah negara. Taburan penduduk Asia Tenggara. Terdapat 3 taburan penduduk di Asia Tenggara. Yang pertama ialah penduduk padat, penduduk sederhana dan juga penduduk jarang. Taburan penduduk padat melebihi 200 orang sekilometer persegi. Sederhana 50 hingga 200 orang sekilometer persegi dan juga penduduk jarang kurang dari 50 orang bagi sekilometer persegi. Okey, kita tengok kawasan-kawasan di Asia Tenggara yang taburan penduduknya padat. Yang pertama ialah ibu negara dan bandar utama. Kedua, sungai sebagai jalan perhubungan. Delta dan lembah sungai yang subur. Dataran pantai untuk perikanan. Sebagai contoh, pantai barat Semenanjung Malaysia dan juga Pulau Jawa, Indonesia dan Bangkok, Thailand. Manakala kawasan taburan penduduk di Asia Tenggara yang sederhana ialah di kawasan pinggir bandar, kawasan bandar baharu, kawasan pertanian. Sebagai contoh, pantai barat Sumatera, pantai timur Semenanjung Malaysia, pantai Arakan Yoma di Myanmar dan pinggir laut Sungai Mekong di Vietnam. Okey, manakala taburan penduduk di Asia Tenggara yang berpenduduk jarang pula ialah kawasan pedalaman yang mempunyai perhubungan yang terhad, kawasan pergunungan dan banjaran, kawasan berpaya dan hutan tebal. Contoh yang kita dapat lihat ialah di pedalaman Sabah dan Sarawak di Malaysia, paya Sumatera Timur di Indonesia dan banjaran Arakan Yoma di Vietnam. Okey, kita masuk pada tajuk 11.2 iaitu fungsi-fungsi pertempatan bandar utama di Asia Tenggara. Dalam tajuk ini, kita akan belajar apa fungsi pertempatan bandar utama di Asia Tenggara. Okey, yang pertama, kita boleh lihat
bandar utama di Asia Tenggara berperanan sebagai ibu negara dan pusat pentadbiran, di mana kebanyakan bandar utama di Asia Tenggara merupakan ibu negara dan berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Fungsi yang kedua ialah pusat pelancongan. Bandar utama di Asia Tenggara menjadi daya tarikan pelancongan. Pelancong datang setiap tahun untuk melawat dan menikmati panorama bandar. Yang ketiga ialah pusat perdagangan. Terdapat pusat perniagaan, gedung beli belah dan aktiviti import dan ekspor di bandar utama. Fungsi yang keempat berperanan sebagai pusat perindustrian. Perindustrian merupakan sektor sekunder yang penting dalam pembangunan ekonomi negara di Asia Tenggara. Bandar utama merupakan pusat perindustrian bagi setiap negara di Asia Tenggara. Dan yang kelima ialah berfungsi sebagai pusat perhubungan dan pengangkutan, di mana pusat perhubungan dan pengangkutan terletak di bandar utama di Asia Tenggara. Sebagai contoh, pusat pengangkutan yang terdapat di bandar utama ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, Indonesia dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Malaysia. Bandar utama di Asia Tenggara juga mempunyai rangkaian internet dan telekomunikasi yang lengkap. 5 bandar utama di Asia Tenggara. Okey, yang pertama ialah Bandar Bangkok ataupun terletak di negara Thailand. Okey, yang kedua Kuala Lumpur, Singapura, Jakarta dan juga Manila. Kuala Lumpur di Malaysia, Singapura ialah ibu negara bagi Singapura, Jakarta ialah ibu negara Indonesia, Manila ialah ibu negara Filipina. Okey, kita akan tengok satu-satu bagi bandar utama di Asia Tenggara. Okey, yang pertama ialah Bangkok, iaitu negara Thailand, ibu negara Thailand. Jumlah penduduknya ialah 9.44 juta orang. Data ini diambil dari tahun 2016. Terletak di sebelah timur tebing Menam Chao Phraya, iaitu Sungai Chao Phraya, sungai yang terpanjang dan terpenting di Thailand. Bangkok juga merupakan ibu negara Thailand, pusat kegiatan ekonomi Thailand dan berfungsi sebagai pusat pelabuhan dan terkenal dengan jolokan Winis Timur. Okey, yang kedua ialah Bandar Utama Jakarta. Okey, jumlah penduduknya ialah 10.4 juta orang. Data ini diambil juga dari tahun 2016. Jakarta juga merupakan ibu negara Indonesia, terletak di muara Sungai Ciliwung di Pulau Jawa. Jakarta berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat perdagangan dan pusat pendidikan. Jakarta juga merupakan bandar metropolitan terbesar di Indonesia. Yang ketiga ialah Bandar Kuala Lumpur. Jumlah penduduknya ialah 1.76 juta orang. Merupakan ibu negara Malaysia dan juga terletak di pertemuan Sungai Klang dengan Sungai Gombak. Kuala Lumpur berfungsi sebagai pusat perindustrian dan juga bandar metropolitan terbesar di Malaysia. Metropolitan ialah terdiri daripada bandaraya dan kawasan pinggir bandar. Okey, yang keempat, Bandar Utama Singapura. Jumlah penduduk 5.70 juta orang. Ibu negara Singapura dan terletak di selatan semenanjung Malaysia dan dipisahkan oleh Selat Tebrau. Singapura berfungsi sebagai pusat kewangan dan perdagangan antarabangsa. Singapura juga merupakan bandar raya metropolitan. Kemudian yang terakhir ialah Bandar Utama Manila, iaitu ibu negara
Filipina, di mana jumlah penduduknya ialah 13.1 juta orang. Data diambil pada tahun 2016 dan terletak di timur Teluk Manila di Pulau Luzon. Manila juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi utama Filipina dan merupakan bandar raya kosmopolitan. Okey, apa perbezaan kosmopolitan dengan metropolitan? Okey, di mana metropolitan terdiri daripada bandaraya dan kawasan pinggir bandar. Manakala kosmopolitan ialah terdiri daripada orang atau unsur-unsur dari seluruh dunia dan bersifat sejagat. Okey? Itu sahaja untuk bab 11. Terima kasih. Jangan lupa like, comment and share. Subscribe channel ini. Terima kasih semua.